Okay, so basically gateway, okay, gateway-nya dekat mana? Dekat sini, ini gateway dia. Okay, so ini dia punya gateway. Ni, ni saja, ini gateway. Right. Okay. Right, in a network, so, in the network of enterprise, so computers serve acting as a gateway of a separate data. So on the IP network, client should automatically send IP packet with a destination outside the given network, subnet mask dan network gateway. So untuk dia nak keluar daripada dia punya network, dia mesti lalu dekat gateway tu. So an IP network client should automatically send IP packet with a destination outside a given subnet mask. So kalau maksud dia ni outside the given subnet mask. Maksud dia kalau dekat sini, yang ini ialah dia punya network dia /24, okay. Tapi yang paket punya address tu bukan /24. Okay. Contohnya dia keluar daripada dia guna line punya net mask. Mungkin dia kena keluar daripada tu. Yang ni /24, kalau tengok net mask /24, dia cuma berlegar hanya dekat kawasan dia sahaja. Tapi kalau katalah network dia /20, /20, dia lagi besar lagi. Maksud dia mesti nak kena keluar daripada tu. Sebab apa? /20 ni dengan 24, kan dia punya network address, network ada 4 octet kan. So yang first octet 1, 2, 3. Okay, ini. Okay, yang ini dia punya IP address dia. Kalau /24 ada berapa IP octet berapa octet yang dia ambil? Dia 8 bit, semua sekali 3 octet /24. Kalau /20, maksud dia lagi besar dia. Dia punya pemisah dia adalah kalau /24, 3 octet ni adalah yang pertama sebelah kiri sampai ketiga ni adalah yang ini adalah dia punya range of address, network address dia. Contohnya kalau katalah sini 192, 168.1.0, 10, ada 100, /24 kan. Okay. Ini /24. Maksud dia apa? /24 ni, 3 octet yang pertama, yang ini ni adalah dia punya ID untuk network address. Untuk dia punya network address. Tapi kalau /20, kalau sini 24, maknanya apa? Ada 4 bit yang dekat octet nombor 3 ni, 4 bit dia gunakan, maknanya dia bagi dekat network address. Yang nombor 3 ni 8 bit, 4 bit dia gunakan untuk network. Maknanya ni 8, octet yang pertama campur yang kedua, 8 bit, dan 4 lagi dekat sini dia guna, yang octet yang ketiga. So jadi 8 campur 8, 16 campur 4, 20 kan. So basically kalau 16 lagi senang lah. Kalau 16, boleh nampak. Ada 2 bit, 2 octet sahaja. Yang ini 2 octet ni ialah network address untuk dia punya address, dia punya address yang dia punya kawasan dia. Maksud dia lagi besar. Okay. Maknanya kalau /24 ni berada dekat dalam kawasan network yang ni, yang /16, berada dekat dalam dia. Dekat dalam
Maksud dia yang slash 16 ni dia punya level dia lagi besar daripada 24. So kalau dia punya slash 16 dia boleh pergi dekat semua 24 tapi slash 24 tak boleh naik ke slash 16. Dia tak boleh keluar daripada slash 24. Hanya berada dalam slash 24 sahaja. Sebab kalau tengok dekat sini kita pun dah cover dekat dalam kelas kan. Dekat sini contoh kalau kita bagi dekat sini desktop sini kita bagi 192.168.1.10 yang ini slash 24. Okey, ni pun slash 24. Okey. Yang ini 192.168.1.20 slash 24. Okey. Saya copy yang ni, Ctrl C. Dan kita ambil satu lagi PC kat sini. Kita sambung juga. Tapi yang ini kita bagi kepada slash 16. Okey. Desktop. Okey, yang ini kita ambil 1,200. Okey, yang ini slash 16. Okey. So basically yang ini ni dia boleh connect dua ni, dia boleh access. Tapi yang ini ni dia tak boleh access yang ni. Kalau katalah kita ada satu lagi PC dekat sini, just copy je. And then kita yang ini (201). Okay. 201.1.16. Okay. So yang ini ni kita fast forward kan. Basically yang ini kita boleh test. Yang ini dia boleh connect dekat sini. Okay. Sukses. Tapi dia tak boleh connect pergi dekat sini. By right dia tak boleh ni. 16. Kalau yang ini boleh dapat yang ini. Okay. Kenapa dia dapat ni tak tahulah. Tapi by right yang ini tak boleh. Dia tak boleh connect dekat sini sebab okey patutlah sebab dia okey. By right dia tak boleh. 16 dengan 16 boleh. 16 dengan 24 boleh. Tapi 24/24 dia tak boleh akses sini. Sepatutnya tak boleh tu. Okey. Okay, an IP address. For example, if a private network IP address has a subnet mask of /24, then any data going IP address outside of X ni will be sent to network gateway. Kalau dia punya /24 selain daripada /24, maknanya bukan dekat kawasan dia, dia akan keluar daripada gateway itu. Dia mesti keluar ke gateway. So basically dia keluar ke gateway. Sepatutnya dekat sinilah kita kena create switch, sepatutnya dekat sini. Okay. Gateway. Okay. So tak ada port. Saya ambil ni Okay, ni saya delete. So sepatutnya yang ini gateway. So kita kena letak gateway dekat sini. Contohnya dekat sini. Gateway dia kita letak 100. 200 nah, 250. 192, 168.1.2
250. Okay, 250. Gateway dia. So then gateway dia dekat sini. Bila kita ping dekat sini, dia akan ping yang ni. Ini apa? /16, 1./16. Dia akan keluar pergi dekat sini. Tapi kita tak boleh nampak dia punya simulation lah. Macam mana nak simulate dia ni. Basically, kalau kita nak simulate daripada sini ke sini, dia akan lalu pergi dekat sini. Tapi ni kita belum configure lagi. Masalah ni kita belum configure dekat sini. Ini dia punya gateway dia. Fast Ethernet 0/0. So kita kena letak default gateway dekat sini dulu. 250. Dan configure yang ini sebagai 250. Baru dia akan pergi dekat sini. Fast Ethernet 0/0 ni. Ini 250. Baru boleh. Okay. Dan yang tu dia keluar. Lepas tu dekat sini pun kita kena configure juga. Ni gateway kepada sini. Ini punya gateway. So kalau apa-apa yang selain daripada /16 dia akan keluar ke sini. Okay. Kita just sambung je. So while forwarding an IP packet to another network, the gateway might not perform network address translation. Okay. So gateway dia mungkin dia ada dia punya network translation kalau dia kalau gateway ni dia ada dia punya public address, dia kena buat translation. Kalau bukan, dia tak perlu buat translation. Dia terus ambil pure network dia. Ni tak payah jalan ni. Okay. So gateway is essential features of most router, although dah lama sangat ni gateway ni, semua gateway je. Yang penting awak kena tahu lah gateway ni adalah dia punya port yang untuk nak keluar daripada network tu. Okay. Firewalls ni untuk kita protect je, untuk security je. Anything yang suspicious dia punya packet tu dia just drop aja. Ni firewall supaya dia punya network tu tak ada problem lah untuk prevent daripada cyber attack. Ni firewall ataupun apa-apalah. Okay. So, untuk protect daripada information stealing, corrupting data dan sebagainya. Kalau letak virus lagi bahaya. So different LAN and WAN. Ni kita dah cover banyak kan. So ni kita just skip je. Okay, but anyway, speed untuk LAN dengan WAN nampak dekat sini. Speed dia, LAN ni lagi tinggi daripada WAN. Sebab WAN ni dia melibatkan jarak yang panjang, jauh. Jadi dia kena sewa dekat telco. So dia punya, of course dia punya speed dia lagi tu. Dia based on speed kan. Kena bayar dia punya subscription based on speed. Bandwidth, yang ni high bandwidth, of course ni low bandwidth, speed dia kurang. Okay. Yang penting dekat sini, speed dia, coverage, small dengan large. Dan yang LAN ni kita control sendiri, yang WAN ni kita tak boleh control. Contohnya dekat sini standard T1 LAN, T1 punya dia punya subscription. T1 ni lebih kurang dalam 1.2 something megabit per second. 1.5 lah, 1.5 megabit per second T1. One server model peer-to-peer. Yang ini komputer dekat local area network antara dia sahaja, itu nama dia peer-to-peer. Okay, based on peer-to-peer. Tapi yang ni client server model. Of course yang ini banyak thread, yang ini secure sebab internal punya. Unless kalau you open dia punya tu, dia punya port dekat luar, orang lain boleh hack, ni problem lah. So kita kena terus setup cost, yang ini murah, yang ini tinggi sebab dia melibatkan jangka jarak dan masanya. Biasa setahun subscription, setahun tu kena bayar 1 juta kalau lebih kurang. Okay, signal deterioration, of course yang ini sebab jarak dia jauh, dia ada dia punya signal drop. Okay, expansion.
user dengan IC. Yang ini kita kena guna router, kita kena guna macam-macam lagi dekat sini, server dan sebagainya. Range dia of course ini within 1 km, ni more than 10,000 km. Lagi jauh. Okay. Printer sharing. Ni tak, yang penting dekat sini lah. Speed, bandwidth, data, geographics, setup cost, dan maintenance cost, security, lebih kurang lah yang ni. Okay. Then one setup, computer that computer that present at different locations are interconnected. Computer that present at different locations are interconnected. Ni one lah. One ni tujuan dia untuk interconnect computer at different location, tu maksud one. The devices are connected to the router and the routers. Maknanya router to router, dia interconnect router to router. Macam ni lah. Tapi ini satu router je. So kalau ada dua, sini dekat JB, sini lagi dekat, satu lagi dekat KL. So kena ada lagi satu router dekat sini. So just copy router. Yang ini pergi dekat router. Sini dia pergi dekat fast ethernet. And then kita sambung. Yang ini pakai serial cable. Yang T1 serial cable lah. Serial ni untuk kita guna T1 dengan frame relay ni. Kalau fast ethernet, gigabit ethernet ni internal punya. Kalau yang keluar daripada organization, biasa serial cable. Dan ni LAN. Komputer ada server, dia guna switch je. Tapi one, dia ada banyak LAN 1, LAN 2, LAN 3. Kita nak interconnect LAN 1 ke LAN 2, kena ada router. Dengan LAN 3 kena ada router. Okay. So, dan general routing concept. Lagi 20 minit lagi kan. General routing concept, specify how it routes. Ni routing. So ada dua routing. Satu static, satu lagi dynamic routing. Dynamic routing kita tak perlu nak kena specify dia punya apa tu, kita tak boleh macam untuk network IP kita kena specify. DHCP kita tak perlu specify. Kalau static kita kena specify. Sama macam routing juga. Routing kita akan specify path dia apa semua. Tapi untuk yang dynamic punya tak perlu ada. Kita dah cover pagi tadi. Kemudian interior gateway routing via links, stack routing protocol such as OSPF ni. Yang ini untuk Cisco punya. Ni tapi kita tak buat ni IGRP ni, routing protocol. Ada kot IGRP, ada dengan BGP. Nanti saya cek. Hasil macam ada OSPF ni. Jenis OSPF. Cisco punya routing configuration. Kalau yang pagi tadi kita buat dua, yang ini spesifik untuk Cisco punya. Dia ada BGP Cisco. Okay, many routing protocol are defined in documented on RFC. Mungkin nama dia sama tapi dia punya algoritma dia berbeza untuk setiap company. Specific characteristics routing protocol manner in which avoid routing loops. Ni tujuan router untuk supaya nak avoid, jangan ada routing loop. Dia pusing dekat situ tak boleh keluar. Tak sampai dekat dia punya destination. So router mesti akan ada avoid loop punya tu. Dia ada routing connection. Dia mesti nak kena dia punya algoritma untuk cari jalan dia. So dia ada dekat dia punya table tu, routing table, dia ada tentang information tentang hops, dan kita dah buat dekat mana hops, dekat static punya hops punya tu. Timely required reaching route convergence and scalability. Dekat dalam router dia ada routing table API route. Kita boleh check kan dekat sini. Just IP route. Show IP route, exit lagi. Show IP route. So kita boleh nampak dekat sini dia guna BGP ke static route ke IGRP, RIP ke apa-apa dekat sini. Dan connection dia apa. Okay. Yang ini directly connected. Dia bukannya IGRP, RIP kan. Okay.
IP addressing ni yang paling penting sebenarnya, IP addressing, tapi kita dah cover banyak dekat dalam lab. So IP and IP is numerical level that assigned to each devices, example computer, printer. Setiap network host or nodes kena ada IP. Host tu macam komputer. Node ni termasuk semua sekali. Node tu semua sekali termasuk router, switch, dia punya hub tu semua sekali. Tu node. Tapi yang host ni macam komputer, tu host. Printer, kalau switch tu tak disebut sebagai host. Yang ni adalah interconnecting devices. Okay. Router ke yang menyambungkan host dengan host, PC lah. So an IP address serve two principal function, host or network interface identification and location addressing. So basically IP tu ialah ada dua bahagian. Satu yang dekat ujung sekali host, macam kita ada IP 192.168.1.0 /24. So /24 yang ini dia punya information yang menunjukkan berapa dia punya octet yang digunakan untuk network. So dekat sini /24 jadi ada 3 octet. Maksudnya 3 octet yang pertama ni untuk supaya setiap host dia boleh berada dekat dalam network yang sama, dia mesti nak kena sama. Yang last ni khusus untuk host, dia mesti lain-lain. Satu komputer dia punya IP address yang host punya lain, tak boleh sama dengan yang lain. Tak boleh sama, lain masing-masing. Okay? Ini unik. Maknanya komputer 1, 1.1, komputer 2, 1.2 dan seterusnya. Okay. So the designer of IP define IP address as 32-bit IPv4 and then IPv6 yang ini 128-bit. Ini lagi besar. Tapi yang ini ni IPv6 dia tak guna net mask. Okay, dia tak guna net mask, dia tak pakai net mask. Dia panggil link list, dia ada link tapi dia tak sebut sebagai net mask. Local link address dipanggil. Local link IP dia tak sebut. So kita kalau nak study IPv6 dia memang totally different dengan IPv4. Dia lagi besar kan 128. Kalau IPv6 tu dia identify as company punya prefix, telco punya prefix, mula-mula telco, kemudian company. So 12 bit tu sebab dia ada lebih kurang lah dalam 12 bit tu untuk prefix. Prefix maksud dia dah ditetapkan. Telco sekian-sekian dia ada dia punya sekian-sekian nombor telco dia. Contohnya telco ni 1011. Memang dia punya khas. Kemudian company tu 2210. Tapi dia dalam bentuk hexadecimal. Yang lain dekat belakang tu semua ialah ini base 16, 16, asas 16. Yang dekat belakang contohnya dia tak pakai dot, dia pakai colon. Ni colon. Okay. Kalau semua kosong dia colon 2, kemudian last kali 1. Kalau ada kosong dekat belakang ni dia tinggalkan, dia buang. Kalau dekat bawah kanan of course dia tak boleh buang. Ini dalam bentuk 16. Maksud dia dekat sini PC yang nombor 1 bagi company yang 2210 hexa dekat telco ni. Semua sekali ni adalah 128 bit. Panjang tak panjang kan? Setiap dia ada dia punya mungkin number ini dia A. A ini maksud dia ada hexadecimal untuk 4 bit binary bit. Okay. Kalau A binary bit berapa? Bayanglah. Dekat sini kot calculator. Programmer A, hexa A 1011. Ada 4 bit.
Maknanya kalau sini 4 bit, yang sini 4 bit juga. Dia sini ni 4 bit, 4 bit, 4 bit, 4 bit. Banyak lah. Okay. Alright, saya delete. Ada lagi sikit. Kita habiskan lah 94 So design lah, okay. Lepas tu IP address, binary number. Binary, but that I usually store in a text file, binary number. In human readable notations, IP address. So IP address dia macam ni lah lebih kurang ataupun macam ni. Nampak tak? Sini dia punya prefix dia. So company dia DB8, ni company. So yang maybe yang ini kot company. Ni company 1, 2, 3, 4 ni company asalnya ni. Yang ini dia punya prefix dia. Telco punya tu. 2001 DB80. Jadi yang PC punya ni 0:567:8:1. Ni PC dia. 0:567:8:1. Maknanya yang kedua PC dia 0:567:8:2. Ini PC yang kedua. Seterusnya dekat dalam company tu. Okay. So understanding IP address. Yang ini nanti kita cover dekat dalam PBL nah. An IP address tapi tak masuk dalam exam. An IP address is an address used in order to uniquely identify a device. So setiap device dia ada dia punya unique IP address dia masing-masing. Dia tak besar. The address is made of 32 bits. Yang ini untuk IPv4. Setiap octet tu ada 8 bit. Okay, tadi setiap octet ada 8 bit. Ada 4 octet, setiap octet 8 bit. Setiap octet dari antara 0 hingga maksimum semua 1. Minimum semua 0. Jadi dia punya value dia kalau 0 semua 0, maksimum dia 8 bit semua 255. Okay. So ni dia punya conversion dia kalau katalah 1111 semua 255. 1 1 0 0 0 1 65 decimal. Okay. Ni dalam decimal lah. So basically ni lagi ada berapa minit? So basically ni 10 dah 1 23 19 decimal. So these octets are broken down to provide addressing scheme that can accommodate large and small number. So basically yang ini ni dia punya sistem ni untuk yang besar punya dia guna type A. Okay. Yang kecil punya home use dia guna type C. Dia A sampai E tapi D dengan E tu dia reserve untuk research. So tak boleh dipakai. Yang boleh pakai A, B dengan C sahaja. Okay. Kemudian dia ada dia punya slash tu, slashes yang kita guna slash tu yang normal punya slash ialah slash 24, slash 8 dengan slash 16. Yang ini normal. Tapi ada yang tak sama dengan yang ni. Yang ini dia panggil full. Full class. Subnet masking. Subnet. Okay. Ini nama dia. Yang slash 16, slash 8, slash 16, 8, 24. Ini full class. Tapi ada yang dia guna slash 25, slash 26, kan? Sampai slash dia sampai slash 30. Yang slash 30 ni untuk sambung 2 router sahaja. Dia ada dua node sahaja. Bukan 2 node, dia 2 host sahaja. Macam mana nak kira slash 30? 2 host sahaja. Semua sekali ada 32 bit. Tolak 30, tinggal ada berapa? Tinggal ada 2 bit. 2 bit je yang dekat ujung yang boleh digunakan. Jadi nak tahu dia punya bilangan bit ialah 2 kuasa sini. Saya 2 kuasa 2, okey. 2, okey. Tolak 2. Sebab yang 2 ni ialah tolak 2 ni adalah untuk broadcast. Broadcast dengan address. Okey, broadcast. Broadcast dengan address. Dia punya tu, network, bukan address, network. Okey. So 2 kuasa 2 ni 4. 4 tolak 2. Maknanya ada 2 host sahaja yang boleh digunakan. Memang 2 host sahaja yang diperlukan. Contohnya kita ada
dekat sini ada satu router dekat sini dan satu router dekat sini. Nak sambung antara dua router ni dia perlukan dua node sahaja. Sini, satu dekat sini dan satu dekat sini. Lagi berapa minit ni? Kalau ada macam ni maksud dia lagi berapa? 10 minit. Awak kena get ready lah. Okay, so ada dua sahaja. So dekat sini satu dan dekat sini satu. Cukuplah untuk dia. Tapi untuk keperluan yang dia berbeza-beza, contohnya ada satu company, dia perlukan hanya 10 PC saja. Mungkin dia tak perlu sampai /24. Okay. Contohnya ada satu company, keperluan dia okay. Okay, dan satu company tu, okay, department A dia cuma perlu mungkin 20 PC. So kita tak perlu bagi /24. Kan? So kita tak perlu /24 sebab /24 ni bilangan dia apa? 24 ada 8 bit yang dekat belakang tu untuk host kan. Jadi 2 kuasa 2 power of 8 tolak 2. So berapa banyak bilangan dia? 2 kuasa 8 tolak 2. Banyak sangat kan? Kita saintifik 2 kuasa 8 okay, equals to 256 tolak 2. Okay, 254 PC dekat dalam /24 punya subnet, net mask dia. Jadi kalau kita punya keperluan 20 sahaja, macam mana kita nak tu? Jadi kita kalau ada 8 bit, okay, kalau /25, yang ini ialah untuk bilangan dia ialah kalau /24, bilangan dia ialah 254. Okay. Kalau /25 dia separuh bahagi 2. Yang ini keperluan dia untuk 254 bahagi 2. Ini bahagi 2. 127. Sebab apa? Ini 25. Boleh dah delete. Ini /25. Okay, untuk yang /25 tu, /25 maksudnya apa? Tinggal 7 bit sahaja yang dekat sebelah kanan sekali yang digunakan untuk host. Jadi 2 kuasa 7 tolak 2. Dapat apa? Okay, 2 kuasa 7. 2 kuasa 7 tolak 2. So dia akan dapat 126. Separuh daripada ni. Okay. 126. Okay. Separuh. Kalau /24 kita dapat apa? 254. Kalau /25 sebab yang ini ada 8 bit yang sebelah kanan punya itu digunakan semua sekali 8 bit untuk host. Ini ada 7 bit sahaja. Jadi 120. Saya punya mouse ni tak berubah. 126. Okay, sini 126. Okay, 126. Ada tak boleh tulis dah. Anyway, 126. Separuh kat sini. Okay. Kenapa dia separuh tapi dia kalau separuh 254 bahagi 2, 127. Kena ingat dia ada 2 lagi. Satu broadcast, satu lagi network. So, dia pecahkan kepada 4 network. Setiap network tu dia ada tolak 2. Jadi sekarang ni 8 IP yang tidak boleh digunakan. So ni full, ni pecah kepada 2. Kemudian 26 pecah kepada 1, 2 kali 4, 8 /26, 8 network yang lagi kecil. Kelas /27 pada 16 network pecahkan. Okay. Jadi nampak kan kalau 254 pecah kepada 2, dia separuh daripadanya tu
Maknanya ada dua subnet lah yang lagi kecil. Macam ni. Ni semua sekali 254. Kalau ni /24. Kalau /25, sekarang /25. Okey, ni /25. Kalau /25, ni separuh. Okey, separuh. Kalau /26, dia separuh lagi, 4. Kalau /27, okey, /27, pecah lagi. Berapa? 8. /20, 27, 28 lah. Pecah lagi, berapa? Berapa banyak dah tu. Daripada sini, pecah. Satu semua pecah. Okey. Setiap ni pecah. Okey. Dah berapa banyak dah tu. Okey. So, 2 kali ganda lah. 1, 2, 4, 8, 16. Maknanya ni 20, 24, 25, 26. Susah nak tulis kat situ. Kat sini. Lagi sikit je. Okay. So, kalau slash, ni slash dia. Slash 25. So, sini 26 lah. Slash 26, 27, 28, okay, 9 dan 30. Ni slash, ni semua slash. Okay. Ni 25. Ni slash dia. Okay, so bilangan bit untuk host. Sini 8. Okay, kan ada 192, 168, 168, lepas tu 1.100 kan. Sorry. Ni 1.100. Okay, so yang ini 24, yang ini 8 bit. So tinggal 8 bit yang dekat sini untuk host. Bilangan bit untuk host 8 bit. Kalau 26, sini 24, dia ambil lagi satu daripada yang octet yang tu. Octet yang keempat tu. Dia ambil lagi satu. Jadi tinggal 7 je dekat sini yang untuk host punya. So tinggal 7 untuk host. Okay. Yang untuk network punya, ni network punya. Network punya, yang network punya 26 bit. 7 untuk host. Sekarang untuk /27, network punya 27, dia ambil lagi berapa dekat sini? 24, dia ambil 3 lagi dekat sini. 3 bit dia pinjam. So tinggal 6 bit. So bilangan PC, bilangan host, bilangan PC. Itu bilangan ni PC yang tu. Bilangan PC dia ialah 2 kuasa 8. Kena tolak 2 sebab broadcast dengan network 254. Okay. Yang dekat sini 2 kuasa 7 tolak 2. Okay. Sebab dia dah pecah kepada 2. Jadi broadcast 2, network pun 2. Tolak 4 lah. Masing-masing 126. So ini separuh lagi. Yang ini adalah 2 kuasa 6 tolak 2. 52. Maksudnya setiap satu network tu dia makin kecil. So untuk 62 punya host dekat dalam tu ialah start daripada 0 sampai berapa? Kena check tu. Berapa dia punya tu broadcast dia. Kalau dekat sini 0 hingga maksimum 0 hingga 255. Sini separuh. 255 0 hingga separuh daripadanya 216. Satu ada 256. Maknanya 2 kalau separuh
Nak kena buat calculation ni sebab nak tahu dia punya sama ada dia berada dekat dalam dia punya range tu ke tak, kita kena